Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tajuk pelihara amanah dalam mendidik anak. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, anak-anak merupakan anugerah dan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, serta merupakan saham yang membawa keuntungan di akhirat kelak jika mereka dididik dan dibentuk menjadi anak yang soleh. Anak-anak ini juga merupakan modal insan yang cukup berharga bagi pembangunan dan kepimpinan negara pada masa hadapan. Para ibu bapa tidak boleh mengharap dan menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab mendidik anak kepada pihak lain, kerana sekiranya mereka diabaikan daripada sudut pendidikan dan penjagaannya, tidak mustahil mereka akan menjadi anak yang derhaka, terbiar dan bermasalah, dan akhirnya akan memberi kesan yang buruk kepada keluarga, masyarakat dan negara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi bermaksud, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anak sebenarnya dilahirkan dalam keadaan fitrah, ibarat sehelai kain putih yang suci dan bersih daripada sebarang kekotoran, sama zahir maupun batin. Maka menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk mencorakkan diri mereka, sama ada untuk membentuknya menjadi insan yang saleh atau sebaliknya. Sekiranya kedua-dua ibu bapa dapat membentuk anaknya menjadi anak yang soleh, maka kedua-dua ibu bapa akan memperoleh pahala yang berterusan apabila telah meninggal dunia. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu dalam membina perilaku anak-anak, penjagaan anak ini hendaklah dimulakan sejak dalam kandungan lagi, dan diikuti pendidikan serta bimbingan dimulakan setelah anak itu lahir. Para ibu bapa perlu memelihara anak-anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan sentiasa mengambil berat tentang perkembangan pembesarannya. Apabila anak sudah mencapai umur 7 tahun,
Para ibu bapa hendaklah mendidik mereka dengan menyuruh mereka mendirikan solat bagi menanam keimanan, akidah dan akhlak di dalam diri mereka. Para ibu bapa juga perlu sentiasa memberi tunjuk ajar dan contoh yang baik dalam membentuk kepribadian anak-anak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dari Umar bin Shu'aib radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, perintahkanlah anak-anak kamu untuk melaksanakan solat apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Apabila sudah mencapai umur 10 tahun, maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, serta pisahkan tempat tidur mereka. Seterusnya, apabila anak telah meningkat remaja, para ibu bapa hendaklah mendidik mereka dengan cara bersahabat, berkongsi pandangan dan memberikan tanggungjawab untuk mereka menguruskan kehidupan mereka. Ibu bapa hendaklah sentiasa berhubung dan menjelaskan kepada anak-anak berkenaan peraturan, batasan, sempadan, adab sopan dan tingkah laku yang baik, di samping sentiasa memberi sokongan, galakan, perhatian serta mempamerkan kasih sayang yang seimbang buat anak-anak. Ibu bapa juga perlu sentiasa memantau pergaulan anak-anak, terutama dengan rakan-rakannya, bagi memastikan mereka dapat berdamping dengan rakan-rakan yang boleh membawa mereka ke arah kebaikan. Selain itu, ibu bapa perlu menggalakkan mereka melibatkan diri dari kegiatan-kegiatan yang boleh membentuk kerohanian dan jati diri, seperti solat berjamaah di masjid, melibatkan diri dalam kegiatan kesukarelawan, kesukanan dan sebagainya. Ibu bapa juga perlu memastikan anak-anak menghindarkan diri daripada segala gejala yang tidak sihat, seperti pergaulan bebas, melepak, lomba haram, basikal lajak, buli, menghisap gam, menagih dadah dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 17 yang bermaksud, wahai anak kesayanganku, dirikanlah salat dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya tanggungjawab para ibu bapa bukan hanya sekadar memastikan anak-anak hidup selesa pada masa akan datang. Akan tetapi, para ibu bapa juga perlu bertanggungjawab memastikan agar anak mereka mempunyai keimanan yang teguh dan jati diri yang kuat. Oleh itu, pendidikan agama amat penting untuk menyemai akhlak dan budi pekerti yang mulia. Kerana dengan pendidikan agama ini, nilai keimanan mereka akan sentiasa terpelihara dan akan membantu mereka mengelakkan diri daripada terjebak ke dalam perbuatan yang tidak sihat. Tanpa pendidikan agama ini, anak-anak akan mudah terpengaruh dengan pelbagai pemikiran dan budaya yang tidak sihat, sehinggakan ada sebahagian daripada mereka sanggup menggadaikan kehidupan dengan melakukan perkara-perkara yang boleh mencemarkan maruah keluarga. Sebagai rumusan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin mengingatkan para ibu bapa sekalian, biarlah mereka menangis atas ketegasan kita mendidik mereka, dan jangan kita menangis di kemudian hari akibat kerosakan akhlak mereka. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mendidik dan memelihara anak-anak yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin. Didik dan bimbinglah mereka
mereka dengan kehidupan beragama agar mereka dapat memberi manfaat kepada keluarga, masyarakat dan negara. Ingatlah bahawa anugerah ini merupakan sebahagian daripada amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dipersoalkan di akhirat kelak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jugalah pahala yang besar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan sayyidul bashar sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasala aynun binazarin wa uzurun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah fima amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jugalah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri dari siksaan api neraka. Allah berfirman dalam suratul Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat, yang ini memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, puteri-puteri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna. Kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asyairah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan, kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan dan kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Harizil Sya'i'atik As-Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dibertuan bagi negeri dan jajahan Ta'ala Johor Darul Ta'azim, kepada Raja Zari Sofiah binti Almarhum Sultan Idrisyah Permaisuri Johor, kepada Tunku Ismail Ibn Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putera-putera dan puterinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahzilil kafarata wa mubtadi'al sayyiati wal musyrikin wa kulla man huwa aduwwul lid-din. Allahumma farij humumal muslimin waqdi ad-daini 'anil madinin wahsin halasal masjunin waj'al hadha balada aminan mutma'innan rakhiyyan wa sa'ira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma adkhilna wa zurriyyatina wa أزواجنا وأصولنا وفروعنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.